kasih sahabat saya Pandan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya seronok hari ini kita dapat jawapan yang agak lembut. Dan saya nak minta saya dan juga semua ahli parlimen dalam ni kita pakat-pakat jaga kesihatan sebab kita tak tahu bila. Terima kasih Yang Berhormat Pandan kerana kembali sihat. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berkongsi lagi sebab negara perlukan kita semua untuk kita membangunkan ekonomi. Jadi saya nak menyentuh berkenaan dengan DOSEM yang telah mengeluarkan. InsyaAllah saya akan fokus kepada ekonomi. Saya tak akan saya faham. Saya sedang berdepan dengan Menteri Ekonomi yang baru saja keluar daripada hospital dan dia begitu committed untuk berdepan. Itulah jangan ganggulah, saya nak pergi soalan lah. Bila tak kacau nanti saya makan masa dia. Okey, baik. Saya nak sentuh kepada dua yang dikeluarkan oleh DOSEM baru ini berkenaan dengan CPI kita, 2% inflation. That is a good figure actually dengan izin. But kita tengok bila macam tu, dia berlaku juga increase of inflation. Maknanya berlaku kenaikan juga. Kita harus bersedia. Tapi yang kita nak tengok sekarang ni, itu secara basket, secara holistik, makro yang berlaku dalam inflation CPI yang ditetapkan oleh DOSEM 2%. But kita kena tengok mikro, non-core inflation ini. Sebab itu kita tengok nampak cantik ini dibentangkan oleh DOSEM ini, tapi underground very bad. Ini saya nak kongsi dengan macam mana kita nak mengatasi keadaan begini. Yang Berhormat Pandan, I'm very polite today to you. Okay, thank you very much. Terima kasih Pendang. Untuk rekod Tan Sri Yang Dipertua, Pendang memang sentiasa dekat di hati saya dan has always been polite. Terima kasih kepada Ipoh Timur tadi dan kepada Pendang. Ingatan yang baik bagi mereka terutamanya yang lelaki. Silalah pergi semak jantung masing-masing. Kerana risiko itu bukan saja risiko kepada menteri, tetapi risiko disebabkan oleh gaya hidup kita, terutamanya oleh kolesterol yang tinggi. Dan saya ada rekod kolesterol yang tinggi selama 20 tahun dan akhirnya itu sudah tentu akan menyebabkan ada masalah pada jantung. Untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Pendang tadi, iaitu mengenai inflasi. Inflasi Malaysia memang antara yang terbaik di rantau ini. Dan kaedah menetapkan inflasi ini ialah kaedah piawai yang digunakan di seluruh dunia. Jadi dia tak timbul soal ia tidak melambangkan keadaan sebenar dan sebagainya. Berdasarkan kaedah ekonomi dan statistik, maka bakul-bakul perbelanjaan itu ditetapkan dan inflasi mengukur kenaikan harga dari satu masa ke satu masa. Sudah tentu mereka yang arif tentang soal pengurusan ekonomi selalunya disebut bahawa inflasi yang baik ialah di antara 1 ke 2%. Maksudnya kenaikan harga barang itu tidak mendadak tetapi pada masa yang sama ia akan terus menjana pertumbuhan ekonomi. Masalah yang ada di Malaysia pada pandangan saya Pendang yang menimbulkan persoalan kenapa inflasi kita berada pada tahap yang paling rendah 1.9% sebenarnya, tetapi rakyat masih merasakan kos sara hidup itu tinggi. Kerana soal kos sara hidup ini ada dua perkara, dua komponen. Satu ialah kos, satu lagi ialah pendapatan. Jadi itu pandangan bersepadu di peringkat kerajaan bahawa kita tidak boleh menumpukan kepada soal mengawal dan merendahkan kos semata-mata sehingga ia telah menimbulkan satu keadaan yang mengherot ekonomi kita. Bagi contoh yang baik ialah subsidi bahan api, petrol ataupun diesel. Kita tahu sekarang walaupun niatnya itu baik kerana kita sebelum ini berpandangan kalau kita tetapkan petrol dan diesel itu pada harga yang rendah, itu akan menyebabkan harga lain pun rendah. Tapi itu tidak berlaku, malah yang berlaku ialah terutamanya diesel banyak disalahgunakan untuk diseludup dan dijual. Jadi sebab itu bagi saya, kita perlu menerima bahawa selain daripada kita mengawal harga,
bukan semata-mata dengan subsidi pukal tetapi kembali kepada asas ekonomi. Dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, we really have to go back to the basic of economy.